Kenapa PAS biadab sangat? Semakin hampir kepada Tarikh Pilihan Raya Negeri PRN, kelihatannya fitnah semakin menjadi-jadi. Minggu lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyelar tindakan pihak tertentu yang menyunting poster tajuk berita sebuah media tempatan bagi tujuan memfitnah. Beliau berkata terdapat penambahan ayat pada akhir tajuk berita itu yang berbunyi, "Jangan guna jentera kerajaan kempen untuk parti politik. Kami tak apa, Fahmi." Sedangkan tajuk asal ialah "Jangan guna jentera kerajaan kempen untuk parti politik, Fahmi." Fitnah semakin berleluasa. Yang palsu ini disebar di WhatsApp dan lain-lain. Katanya dalam hantaran di laman Facebook malam ini dengan memuat naik tangkap layar poster tajuk berita yang betul dan palsu. Fahmi turut memuat naik pautan berita media tempatan tersebut iaitu mengenai peringatan beliau kepada pegawai dan kaki tangan Jabatan Penerangan agar tidak sesekali menggunakan jentera kerajaan bagi berkempen untuk parti politik pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya beliau memberikan peringatan itu ketika sesi libat urus bersama pegawai lapangan Jabatan Penerangan Kelantan malam tadi. Semalam, seorang pencipta kandungan di YouTube membuat laporan polis mendakwa Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari mengambil dan memberi gambaran yang salah terhadap salah satu video miliknya. Pemilik saluran YouTube Ahyar Talks Politics, Tang Kiyau, turut menyuarakan kebimbangan yang ia boleh menyebabkan dia dianggap sebagai penyokong Perikatan Nasional. Pada 1 Julai lalu, Tang memuat naik video beliau menjalankan tinjauan dengan orang Melayu di Rembau, Negeri Sembilan berhubung peluang UMNO dalam PRN nanti. Bila mendapati Fadli telah menyiarkan semula video tersebut tanpa kebenarannya dengan menggunakan caption seperti mempromosi PN dan menyebabkan beliau bimbang sekiranya beberapa individu salah faham terhadap video tersebut. Tang menegaskan video tersebut telah disiarkan tanpa kebenaran dan laporan itu dibuat di Balai Polis Kajang kemarin. Tang turut memuat naik video pendek menggesa Fadli untuk menurunkan video tersebut di TikTok dan Facebook. Fadli bukan sahaja melanggar hak ciptanya selaku pencipta kandungan, tetapi tindakannya itu tidak menghormati pencipta kandungan. Katanya sementara Fadli menyiarkan video penuh berdurasi 15 minit serta pautan ke video asal di Facebook, hanya 10 minit pertama video disiarkan di TikTok. Ini membawa risiko jika orang hanya tonton 10 minit pertama, mereka mungkin fikir Tang bekerja untuk PN. Dalam video asal, ada individu yang diwawancara mengkritik Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sementara sekurang-kurangnya 2 orang menyifatkan dirinya sebagai penyokong PN. Namun, individu terakhir yang diwawancara menyuarakan pandangan bahawa kawasan itu adalah kawasan UMNO dan undi para penyokong akan diberikan kepada UMNO dan sekutu baharunya PH. Sekarang ni kalau Seremban, kebanyakan PH yang ni lah, yang banyak aktif kan. Kalau kawasan ni, selalunya UMNO lah. Tapi contohnya kalau dia bergabung sekarang ni mungkin sama-sama lah. Ada perlawanan daripada situ sikit tapi sekarang dia dah bergabung. Mungkin diorang, kalau kawasan ni UMNO, diorang tetap akan pilih UMNO. Video yang dimuat naik Fadli di TikTok tidak termasuk 5 minit terakhir, termasuk wawancara terakhir tersebut. Apa tujuan Fadli berkelakuan sebiadab ini? Ia disifatkan sebagai satu tindakan yang berniat jahat, menyebar fitnah melalui konten milik orang lain yang diambil separuh dan dibuang separuh untuk menimbulkan tanggapan tertentu demi memperlihatkan kononnya PN mendapat sokongan. Sudahlah tidak meminta izin, mencuri dan merompak hak orang lain kemudian dijadikan modal fitnah. Di mana tanggungjawab seorang pak lebay yang selama ini bukan main berbuih mulut, berceramah sana-sini mengenai agama. Ia sangat memalukan apabila pemilik konten berkenaan berbangsa Cina. Apa benda semua ini? Semalam dikabarkan Ahmad Fadli Syahari tampil memohon maaf selepas Tang Kiyau membuat laporan polis. Ahmad Fadli berkata dia tidak ingin berkonfrontasi dengan pemilik saluran Ahyar Talks Politics itu. Malah ahli Parlimen Pasir Mas berkenaan kononnya meraihkan daya kreativiti yang ada pada hantaran tersebut. Saya berharap beliau terus menghasilkan video-video sebegini dan menyemarakkan industri kreatif dunia maya dalam negara kita. Walau bagaimanapun, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesulitan dihadapi oleh beliau berikutan isu ini, katanya menerusi satu kenyataan di Facebook. Beliau berkata pada mulanya kandungan video Tang dimuat naik sepenuhnya dan turut disertakan pautan asal sebagai kredit kepada pemiliknya. Kandungan di TikTok tidak dapat disiarkan penuh kerana limitasi 10 minit yang dikenakan oleh TikTok. Bagaimanapun, video itu telah saya turunkan agar tidak mendatangkan salah faham berpanjangan, katanya. Setelah dilapor kepada pihak polis, baru tampil memohon maaf. Jika tidak, ianya dibiarkan begitu sahaja tersebar dengan yang asal Ahmad Fadli. Pengecut rupanya Ketua Pemuda PAS ini. PAS, fitnah dan mohon maaf tidak boleh dipisahkan. Seronok memfitnah kemudian menyatakan kekesalan. Begitu mudah PAS bekerja untuk rakyat.